rasanya oh bila kita bersama. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton-penonton yang berada di rumah. Apa khabar? Oh, diorang saya rasa kat rumah baik. Serius? Saya rasa semangat. Sebab Faiz start dah macam tu. Ya, kita nak ucapkan terima kasih banyak yang bangun pagi. Ya, betul. Yang buka TV, saksikan kami di Borak Kopi Daya dengan Faiz sebenarnya. Bila cakap pasal tentang pandemik yang berlaku Oh, kat Malaysia. yes. Kat satu dunia sekarang ni. Betul, sekarang ni memang macam-macam kan? Tapi kalau cakap tentang keadaan di Malaysia, Alhamdulillah sebenarnya Faiz. Betul. Macam nampak Alhamdulillah makin lama makin baik. Dan saya tak ada macam bila nak tengok nombor tu, insya-Allah tolonglah teringin nak tengok betul-betul kosong kosong. Tapi rasanya doa tu macam dah terjawab. Sebab kita memang kosong pun. yang tempatan kosong. Okay. Jadi kita masih lagi perlu mengawal orang-orang daripada luar negara untuk masuk ke dalam negara kita supaya betul-betul kita pastikan dia memang tak ada penyakit ni semua. Ya, tapi serius macam inilah. Kita kalau bercakap tentang nak halang dan sebagainya, apa? Saya nak suami saya balik. Janganlah halang. Taklah. Yang paling penting kita jaga SOP dan sebagainya. Okey, jangan ingat kita dah menang. Betul. Yang paling penting kita teruskan je kita punya usaha selama ni untuk menangani wabak ini. Ya, dan pastinya ramai daripada antara anda telah pun memulakan pekerjaan anda dan kita pun boleh menikmati kegiatan harian kita menggunakan SOP yang telah ditetapkan. Jadi apa kata kali ini kita nak tengok cuaca untuk hari ini dulu. Ya, kau ada nak pergi mana-mana ke? Saya sebenarnya macam-macam tempat saya nak pergi. Lah, ya ke? Okey, tak apalah. Yes. Saya hari ni kat KL je. Apa kata kita tengok cuaca check kita? Okey. Okey, macam hari ni memang saya tak boleh pergi mana-mana lah. Macam besok, lusa, kita masih ada weekend untuk kita enjoy bersama dengan family. Why not? Oh, why not? Okey, KL Sandaya hari ni ribut peti. Tapi tak ke mana-mana pun. Indoor saja. Indoor saja. Tapi macam pagi tadi pun masa on the way datang ke studio, memang tengok cuaca angin tu memang sangat kuat. Itulah. Kan? Kalau tengok pun macam tadi kat Ipoh lah, Georgetown. Di mana saja anda berada yang tengah menonton sekarang ni, tak tahulah kalau cuaca anda betul-betul sama macam dalam skrin sekarang ni. Tapi saya rasa memang everyday mesti ribut peti ataupun hujan. Daya, percaya atau tidak, saya hampir tak bangun tadi. Kenapa? Sebab saya tak tutup sliding door dan macam aircon weh. Wow. Macam terasalah angin-angin sepoi di tepi laut padahal kat rumah je. Ya, betul. Okay? Cuma udara masin tu tak adalah untuk melambangkan beach. Tapi okeylah kan. Alright, so apa yang kami kongsi kepada anda, tak kisah di mana saja anda berada. Kalau ada macam nak berjalan ke mana-mana, contohnya macam family in-law saya, nak ke Kedah, ada nikah. Ada ipar saya nak nikah. Serius lah? Ya, jadi wah, tahniah. dan sekiranya daripada patutnya bulan 4, tapi disebabkan pandemik dan sebagainya, dipospon. Yes, tapi tak apa, kita ada berita baik kepada makcik-makcik yang berada di luar sana dan kepada Daya yang nak duduk rumah. Kita ada drama terbaik kot. Oh, saya tahu. Dan TV3 ni memang sinonim kalau kita nak cerita tentang drama apa semua, memang semua penonton akan duduk berdepan untuk melihat apakah keseluruhan drama kita. Tapi dengan drama ni memang drama kita ni ramai orang tengok ni. Betul, drama ni fenomena. Apa kata kita tengok VT dia dulu? 7 Hari Mencintaiku 2. Drama yang pernah menjadi satu fenomena. Kesinambungan kisah cinta yang menyentuh jiwa jutaan penonton. Adakah kebahagiaan antara Mia dan Kuzairi bakal diuji sekali lagi? Dan mampukah cinta mereka bertahan buat selamanya? Sebuah karya daripada Siti Rosmizah, 7 Hari Mencintaiku 2, mulai 2 Julai, setiap Isnin hingga Jumaat, 7 malam. Terbaru di Akasia TV3. Ya, itu dia. Jadi nantikan kesinambungan kisah cinta yang pernah menjadi fenomena. Dan katanya drama menyentuh jiwa ni, katanya jutaan penonton yang saksikan 7 Hari Mencintaiku 2 bermula 2 Julai, Isnin sampai Jumaat 7 malam. Jadi saya tak tahulah kalau anda memang pengikut drama ini, kalau tak pengikut pun kali ni boleh mulakan. Tak tengok 2, nantilah kita cari reward boleh tengok 1 tu. Tapi genre cinta ni memang ramai orang suka. Yelah, kan? Dia orang suka relate dengan diri dia orang dan kisah-kisah dia orang. Tapi apa
yang berlaku tu tak sama dengan realiti. Kenapa? Sebab mustahil orang bahagia sentiasa. Lemak. Tapi itu betul lah. Saya rasa itu memang kehidupan lah. Tak adalah sentiasa rainbows and butterflies. Jadi kalau anda pernah ada masalah cinta atau apa saja masalah, itu biasa. Pasal itulah kita suka tengok drama. Sebab drama ni memberikan kita satu harapan. Kalau kita gaduh-gaduh sedih, last nanti okey, ada sinar bahagia di hujung jalan. Dan kepada anda semua yang mungkin ada pengalaman-pengalaman ataupun ingin bercerita tentang sesuatu, kita ada kat sini. Kita ada dalam Facebook untuk anda berurusan dengan kami dan menceritakan segalanya. Cara dia cakap berurusan tu dah rasa macam macam counter pertanyaan pun ada juga. Okey. Kita bukan apa, kita nak diorang share. Kadang-kadang bila kita share their feelings, mungkin akan meringankan sikit beban yang diorang hadapi. Kadang-kadang kita tak tahu apa masalah diorang. Betul. Kalau anda tengok kat skrin pun ada tulis Twitter, Instagram dan juga Facebook. Jangan lupa Borak Kopitiam dan juga Borak Kopitiam TV3. Saat kita pun live secara langsung. Di mana saja anda berada, anda boleh saksikan kami. Dan sekarang ni kita nak cerita tentang kartun. Saya nak cerita. Kartun favourite masa saya kecil. Okey, Dayah dulu, kartun apa? Alamak, saya suka tengok Mickey Mouse. Macam-macam lah saya suka tengok masa kecil. Okey, itu okey. Tapi macam saya suka Tom and Jerry juga. So kartun ni memang sinonim dengan gambar apa yang kita sedang tunjukkan kepada anda adalah cheese, di mana Jerry dia akan ambil cheese dan Tom sentiasa akan kejar. Dia tak nak bagi pun tikus tu makan. Itulah. So sepanjang cerita tu memang cerita pasal curi cheese. Dan dia akan bergaduh sentiasa. Dan ini adalah cheese ataupun kek cheese yang telah menjadi viral baru-baru ini dan telah diajarkan kepada kita bagaimana untuk membuat cheese yang memang cheesecake. Sama kot macam kartun. Resipi Tom and Jerry. Macam tahulah hari tu famous dalgona coffee lah. Ini pula salah satunya lah. Dan katanya untuk membuatnya sangat-sangat senang. Betul. Dan kat dalam tu nampak luar kan macam cheesecake kan. Dia ada ubur sponge cake coklat. Betul. Dan juga white chocolate pun ada. Dan resipi ini telah dikongsikan oleh pengguna Facebook Nur Haslina Osman. Jadi kepada anda semua yang mungkin berminat untuk buat kek ni, apa kata kita cuba sekarang ni? Betul. Saya paling teringin saya nak Faiz buat untuk saya lah. Faiz, betul lah. Seorang kata senang sangat cara nak buat ni. Orang cakap. Orang yang cakap tu dia memang terror. yang dengar tu macam belum tentu dia terror lagi. Itulah, tapi bukan nak cakap apa. Bila saya rasa daripada hari tu kita PKP dan sebagainya, ramai orang di rumah, mungkin termasuk dengan anda, cuba resipi-resipi baru. Jadi mungkin boleh cubalah cheesecake Tom and Jerry. Anak-anak mesti suka. Betul. Dan ada juga daripada anda skill bertambah. Macam macam Dayah. Ada skill bertambah sepanjang PKP ni? Ada. Apa? Mencuba makanan pelbagai resipi dengan tanpa rasa jemu. Mungkinlah tu skill saya. Wow. Itu adalah usaha yang sangat effortless. Okey, saya tahu awak apa. Awak DIY rumah. Yes. Betul kan? Betul. Okey, ini cerita pasal apa yang kita belajar, skill barulah. Okey, dan seterusnya macam biasa, kalau Borak Kopitiam ni kita mesti ada delima. Delima ni kalau pagi ni anda rasa alamak, apa news hari ni? Tak sempat nak baca lagi. Betul. Kita akan share dengan anda. Dan kali ni mungkin ada berbeza sikit sebab kita nak ke berita ke luar negara. Sebab biasanya pembukaan delima mesti kita cerita tentang pandemik COVID-19 yang sedang berlaku ni. Tetapi alhamdulillah dengan carta yang semakin menurun, mungkin kita boleh fokus pada benda lain yang sedang berlaku di sekeliling kita sekarang ni. Okey, macam kalau anda semua tahu tentang kejadian yang berlaku di Palestin yang tidak berhenti kekejaman yang berlaku, tetapi rakyat Malaysia memang selalu dikenali dengan sokongan yang diberikan. Jadi berita pertama kita international sikit kita sentiasa fight pasal benda-benda ni. Betul. Jadi yang terbaru adalah tentang Malaysia terus sokong perjuangan rakyat Palestin. Jadi Perdana Menteri kita Tan Sri Yassin menegaskan bahawa Malaysia akan terus memberikan sokongan padu kepada perjuangan rakyat Palestin dan menggesa masyarakat antarabangsa khususnya PBB agar segera mencari penyelesaian terbaik kepada pelan damai di wilayah itu sebab memang tak berpenghujung ceritanya. Okey, jadi sama-sama kita berdoa agar permasalahan dan persengketaan di wilayah bergolak ini dapat diselesaikan secara aman insya-Allah. Dan juga katanya pada kesempatan ini ingin menegaskan bahawa Malaysia akan terus memberi sokongan padu dan menggesa macam yang kata-kata tadi lah, minta tolong PBB pun sama-sama untuk selesaikan masalah ni. Capai satu kata sepakat untuk keamanan sebab banyak yang tidak bersalah, anak-anak yang macam faham tak, bila kita fikir kita ada education yang bagus di sini, kita ada penjagaan kesihatan dan sebagainya, dekat sana antara hidup dan mati.
Dan ini adalah tanpa pilihan mereka tak terlibat dengan apa-apa. Betul. Jadi ini harus diubah. Kan? Dan apa yang pediknya, tak ramai yang tampil ke hadapan untuk fight benda Untuk ni kan. voice out. Dan alhamdulillah Malaysia antara salah satunya negara yang all out untuk mempertahankan Palestin ni. Betul. So tahniah kepada kita, tahniah kepada pemimpin semua kan. Yes, alhamdulillah. Dan seterusnya kita nak cerita ke dalam negara pula, cerita tentang berita yang baik yang sedang berlaku, iaitu keadaan COVID-19 yang semakin menampakkan ciri-ciri positif, di mana yang macam kita sembangkan tadi, hanya ada satu rekod saja tentang warga asing yang dilaporkan menghadapi COVID-19, manakala warga tempatan tak ada seorang pun. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menzahirkan ucapan terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang hingga kini masih bertungkus lumus mengawal penularan wabak COVID-19 dalam negara. Sebab kita mesti ingat, pesakit-pesakit lama masih lagi berada dalam hospital dan masih lagi memerlukan perhatian. Jadi sebelum diorang keluar, kita masih anggap bahawa kita masih lagi menghadapi COVID-19. Dan juga Perdana Menteri kita mengucapkan jutaan terima kasih kerana dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini, kita semua ni adalah dianggap frontliners. So betapa besarnya ia adalah satu, bagi saya ia adalah satu jawatan, iaitu frontliners, yang di mana kita berusaha dan menyokong tindakan kerajaan dan juga membantu semua orang untuk menangani masalah COVID-19. Walaupun kita tak ada background perubatan. Ya, betul. Tak semestinya perubatan sahaja, tapi semua yang terlibat. Okey? Alright. Dan seterusnya cerita pasal pandemik awak cakap COVID-19 ni, saya nak cerita lain sikit. Ini pun international jugalah. Ya, kenapa? Okey, kita keluar Malaysia sekejap tentang China, Britain bertelingkar isu undang-undang keselamatan Hong Kong. Keselamatan baru. Okey, China bertegas akan mengambil tindakan balas terhadap Britain jika negara itu meneruskan perancangannya untuk memperluaskan hak kewarganegaraan kepada warga Hong Kong selepas Beijing menguatkuasakan undang-undang keselamatan di pusat kewangan itu. Jadi Beijing berdepan dengan gelombang kritikan dari negara barat atas keputusannya untuk melaksanakan undang-undang baru yang melarang tindakan penindasan, pemisahan, keganasan dan juga buat pakatan dengan kuasa asing. Lagi satu yang tambahkan lagi kebimbangan ni sebenarnya, badan berpengaruh itu Persatuan Peguam Hong Kong terbitkan analisis Faiz, analisis undang-undang baru dengan memberi amaran. Kata intipati dia dirahsiakan. Okey, sehingga Selasa lalu dia kata akan menjejaskan sistem kebebasan kehakiman dan membataskan kebebasan. Ini cerita pasal bila dah bercampur dengan negara lain. Betul. Dan juga keputusan tentang sesuatu yang ingin dijalankan negara itu, saya rasa memanglah berlakunya riot dan sebagainya. Memanglah. Cuba Dayah bayangkan kan. Satu negara, dua sistem. Hong Kong dia tak terima yang dia masuk dalam China, tapi China tetap panggil dia orang negara kita orang, cuma sementara saja. Tapi tak tahulah, ini semua bermula daripada punca daripada dulu-dulu. Sebab British yang start benda ni sebenarnya. Betul, British sekarang masuk campur pula. Yang ni tak puas hati, peninglah macam ni. Tapi sebenarnya memang daripada dulu Britain akan bagi kerakyatan Britain kepada warga Hong Kong. Sebab dia ada law, adalah pakatan apa semua. So sekarang ni kitalah yang sekarang menanggung segala apa yang berlaku sekarang ni. Kita tak apalah. Kita harapkan tak naklah ada pertumpahan darah dan sebagainya. Cukup-cukuplah tu kan. Betul, cukuplah sama-sama kita menolong satu sama lain untuk menangani dan memastikan bumi ini aman dan harmoni. Betul, selamat. Banyak sangatlah kebelakangan ni lagi 2020 ni macam-macam berlaku, Faiz. Yes. Okey, sekarang ni cerita pasal macam-macam. Pernah tak awak naik kapal terbang dan awak rasa diri awak tak selamat? Tak pernah kan? Mesti rasa selamat. Kita percaya betul dekat pilot tu, betul tak? Dekat pilot tu memang saya percayalah. Tapi biasalah air pocket ke apa, siapa je yang tak rasa seriau kan? Tapi cuma bayangkan, Malaysia telah gantung sementara juruterbang Pakistan. Kenapa? Sebab hampir separuh daripada diorang, okeylah kita ambil figure yang betul, iaitu 40% daripada diorang tak ada lesen weh. Lesen palsu. Jangan main lah Faiz. Serius. Ini yang berlaku sekarang ni dan ini telah orang kata bagi saya menimbulkan panik sebab saya rasa macam kenapa ada benda sebegini yang berlaku. Sebab pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menggantung sementara juruterbang bertauliah warga Pakistan yang kini berkhidmat dengan syarikat penerbangan tempatan di Malaysia. Ya Allah. Maknanya negara kita ni. Jadi sebab tu saya tanya, awak rasa selamat tak sekarang? Sebab sekarang ni bila kita dengar, saya rasa tak selamat. Sebab kenyataan Menteri Penerbangan Pakistan Ghulam Sarwahan Sabtu lalu bahawa sebilangan besar juruterbang negara itu didakwa memiliki lesen palsu atau meragukan.
dan diorang mendedahkan seramai 262 daripada 860 juruterbang aktif di Pakistan tidak menduduki peperiksaan dan daripada jumlah itu 40% memiliki lesen palsu. Jangan buat macam ni. Awak bawa berapa ratus nyawa atas kapal terbang, awak tak duduki peperiksaan. Kalau jalan raya saya faham, tapi tengoklah jalan raya kita sekarang macam mana. Kan suka hati je korang nak buat apa. Inilah sebab-sebabnya. Tapi bayangkan di udara. Oh, itu memang tak terjangkau di akal lah. Tapi baguslah dah ambil keputusan tu cepat-cepat. Sebab memang menakutkan. Tapi berapa lama diorang dah fly? Saya tak tahu. Okey, tapi tak apa. Yang penting dah dihentikan sekarang ni, okey? Oh, ya Allah. Di Malaysia, Ingat, di Malaysia. Okey. Lepas ni saya tak nak naik kapal terbang. Susah saya nak percaya. Okey, sabar. Kita sekarang seterusnya kita ke sukan. Okey. Ya, it's my team. Lebak. Saya baru nak cerita. Yes, walaupun kalah. What? Walaupun kalah. Okey, hari tu serba Haziq Hefni orang paling happy. Yes. Siap pakai baju Liverpool lagi. Ini tentang cerita Mel lah saya cerita kesian kat Bayan. City kan tunduk hormat kat Liverpool. Yes, guard of honor sebab Liverpool dah menang EPL. So macam mana perasaan Faiz? Saya rasa happy. 30 tahun kau menunggu. Cuma malam tu dia tak best sikit lah. Dia macam happy-happy. Tiba-tiba last sekali kalah. 4-0 pula tu. Berapa kosong tu kena? 4-4. Oh, tak banyak ada on goal. Ada on goal. Oh, ya kita Allah, tolong lagi kemudian tu. Jadi tapi kena terima hakikat tunduk hormat kat Liverpool lah atas kemenangan yang begitu saya rasa buat semua peminat Liverpool happy lah. Of course lah. Dia sebab kalau kita ikutkan tahun ni, rekod demi rekod yang telah dipecahkan oleh Liverpool sampai sekarang. Dan diorang antara pasukan yang kuat sebab tak habis lagi perlawanan, ada lagi 7 game. Diorang dah menang. Macam mana nak cakap tu, orang kata nak cakap menang tanpa bertanding pun tak boleh. Tak boleh. Tapi macam dia menang awal lah kiranya. Mungkin entahlah, susah nak cakap sebab intipati pasukan tu untuk tahun ni memang digarap dengan begitu terbaik sekali. Ini adalah Tom Yum yang paling sedap di dunia. Yes, itu adalah champion. Okey, baiklah. Okey, itu cerita tentang sukan. Saya rasa ialah sukan ni buat orang bersatu. Betul. Dan juga buat orang rasa macam, apa pula aku punya best, aku punya terror. Tapi kan kalau cerita pasal bola sepak, sebenarnya banyak penyokong dia lebih kepada kanak-kanak. Ya ke? Sebab diorang kalau kalah pun diorang tak mengaku diorang kalah. Kan? Diorang nombor 6, nombor 7 pun diorang tetap kata diorang hebat. Macam lawan kanak-kanak, so no point. Alah, So susah nak cakap benda-benda ni. Tak tahu tak terima kenyataan ke apa kan? Payah tu. Betul. Okey, tak apa. Sekarang lelaki kot. Ya ke? Awak tahulah. Saya terima kenyataan. Apa saja yang saya beritahu ni semua adalah fakta. We are guys. Okey. So guys, kita kena terima kekalahan dan juga kemenangan. Okey. Baiklah, selesai tentang kemenangan ke kekalahan ke, itulah delima kita hari ini. Kiranya kalau anda nak baca lagi, macam mana baca daripada portal yang sahih. Jangan baca news-news artikel yang scam dan sebagainya. Banyak betul. Sekarang macam-macam. Lagipun rumor-rumor yang berlaku kadang-kadang. Katakanlah saya ni kerajaan, tiba-tiba kita ada rumor satu benda tentang A. Kerajaan pun macam, bila masa aku bagi benda ni? Jadi kita tak sure. Jadi jangan sebarkan sesuatu yang anda tak pasti. Itulah. Sebab kalau benda kecil, okey. Tapi kalau dia melibatkan satu benda yang besar, ia mungkin boleh menjejaskan silaturahim antara semua orang di Malaysia. Tak kisahlah dunia pun kan? Yep, betul-betul. Faiz lain macam pula dia punya macam motivasi pagi hari ni. Come on lah. Kita, this is Friday, yo. Okey, alright. So dah habis kita punya delima. Kejap lagi kita akan banyak lagi nak kongsi dengan anda. Betul. Kita juga ada tetamu di studio. Yes, saya ada surprise untuk Dayah. Ada? Ibu mengandung khas. Wow. Tapi kita kena tunggu dulu. Okey. Kembali selepas ini. Kita rehat sekejap. Ya, kembali bersama kami dalam Borak Kopitiam. Saya dan Faiz dah berubah kedudukan tempat duduk yang lebih selesa di sini. Jadi maksudnya discussion kita akan jadi lebih relax. Wah, saya peluk. Selesa sangat. Dia orang kata make yourself at home. Even though you're in the studio. Dan kalau boleh saya nak masuk dalam perut bagi sama. Gua kasar nampak kat situ. Okey, tak apa. Sabar ya baby okey Kita teruskan lagi. Kita tadi awak cakap ada surprise untuk saya. Tapi surprise tu belum lagi. Belum kejap. Surprise tu akan datang. Tapi sekarang ni kita nak cerita tentang hero. Sebab hero is born in many ways. Wow. Macam kalau kita tengok TV, dia ada superpower. Tapi kalau reality, apakah superpower kita? Awak adalah seorang hero. Sebab bagi saya, awak seorang bapa yang hebat. Nampak tak sweet tak? Tapi
Tapi tak apa. Ini hero yang saya rasa membantu frontliners dan betul. buat sesuatu yang tak semua orang boleh buat. Yes, dan yang paling penting, hero ini adalah juga antara mereka yang tertewas pada awalnya. Okey. Dan dia kembali naik. Dan last kali, they decide, I want to be a hero. So sekarang ini kita akan bersama dengan Encik Reza Huzairi Zain. Cik Reza. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Cik Reza? Alhamdulillah, baik. Yes. Start kerja. Yeah. kerja saya pun dah start kerja. Ya. Of course Alhamdulillah. lah. Samalah kita. Kan, sedikit sebanyak tentang Cik Reza ni, beliau merupakan salah seorang yang terkena COVID-19 suatu ketika dahulu dan dah sembuh. Cuma sekarang ni, apakah yang menjadikan beliau seorang hero? Okey, dengan cerita Cik Reza adalah seorang penerima plasma. Yeah. Mungkin bercerita yang kami dua orang kata penerima plasma, apakah itu? Apa plasma? Cerita sikit Cik Reza. Plasma. Ramai yang tahu derma darah, betul kan? Betul. Semua kalau kita pergi ke shopping mall mana-mana derma darah kan. Saya pada awalnya pun bagi saya something yang baru juga tahu plasma ni. Pasal kita tak pernah tahu. Sampai bila saya kena COVID, saya disarankan awal-awal doktor cakap kata derma darah lah. Tapi bila kita dah pergi sampai ke PDN, Pusat Darah Negara, dan dia cakap kata derma plasma. Dan kita plasma ni apa? Betul. So plasma ni pasal penerimaan darah atau penerimaan plasma, ada satu lagi dia penerimaan platelet. Semua ada 3 penerimaan. So yang plasma ni digunakan di mana dalam kitanya plasma mengandungi antibody. Jadi antibody ni digunakan kalau through research tu kalau boleh digunakan untuk macam kes saya, kes COVID lah. Okey, Di mana ada antibody COVID untuk digunakan pada pesakit supaya dia cepat recover. Kan? Tapi plasma ni banyak untuk penerimaannya, macam untuk dia derma plasma untuk kanser, untuk mangsa kebakaran, digunakan plasma kan juga. Okey. Jadi kalau kita cerita pasal plasma ni, adakah dia diambil sama macam kita derma darah? Prosedur dia? Rasanya saya tak pernah derma darah pasal saya takut jarum. Dia cucuk je. Dia cucuk bawa keluar darah. Of course dia cucuk. Cuma bezanya pasal bila saya tanya ke doktor, macam mana kalau saya nak gambarkan, pasal saya tak pernah menderma darah. Jadi doktor cakap ke saya, dia lebih kurang di tengah-tengah dia nak derma darah dan juga nak buat dialisis. Okey. Pasal bila nak buat dia macam cucuk jarum, macam nak derma darah. Okey. Cuma bila dia darah keluar, dia akan masuk dalam mesin untuk dia pisahkan darah merah dan juga plasma. Cuma selalunya kalau derma darah yang saya tahu, dia akan makan masa dalam 10 minit sehingga 15 minit. Tapi ini prosesnya itu lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam. 1 jam juga ya? Okey. Alright. Agak lama lah. Lama. Kalau macam derma darah sekejap je kan? Okey, tapi macam kita tengok kat skrin yang kalau di rumah pun tengah tengok, ini adalah dia punya prosedur kan? Macam mana cara menerima plasma. Ini mesin yang digunakan lah untuk memisahkan darah dan juga plasma. I see. Okey. So plasma yang mana satu? Di sagi ada di bawah sekali, dia warna macam warna kekuning-kuningan. Di bawah situ. Tube Lagi kuning. di bawah kan. Okey. Yang itu darah masuk. Okey. Jadi nampak tube macam kuning tu. Yes. Yang itu plasma. I see. Okey. Wow, ni first time saya tengok saya. Itulah jakut. Kan? Kita rasa macam okey, benda yang baru kita belajar. Okey, tapi kan bila kita dengar Cik Reza cakap tadi, Cik Reza macam takut nak derma darah pun kan? Apa yang mendorong kata macam okeylah, doktor saya setuju nak derma plasma ni? Okay, Cik Reza. Apa yang buat Cik Reza kata yes? Apa yang buat saya setuju lah Ya. untuk derma plasma. Pada mulanya memang saya seorang yang fobia pada jarum lah. Kita tengok jarum pun takut kan. Sama. Terutama pasal jarum untuk penerimaan plasma ni agak besar. Kan? Saya faham. Jadi bila pergi itu dia atas dasar kemanusiaan lah. Di mana saya pernah mengalami di mana diangkiti COVID dan kita tahu perasaan pesakit macam mana. Kan? Terutama pada siapa yang mengalami simptom yang agak teruk. Saya alhamdulillah saya kurang. Saya ni mid saja. Saya tak terlampau teruk kan. Jadi bila kita tengok macam tu, kita rasa kesian, dan bila doktor kata untuk plasma tu untuk membantu. Saya rasa why not lah. Kan? Jadi saya tak agak untuk pergi menderma plasma. Okey, tadi
macam saya lah, kadang-kadang mungkin ada orang tertarik. Kita pasal darah, dia terus pergi nak derma darah. Okey, macam contoh, saya ni bukan pesakit COVID-19. Adakah saya layak untuk menderma plasma ataupun dia adalah khas untuk orang yang dah kena COVID dan pulih disebabkan antibody dia mungkin lain ke, mungkin kuat? Dia untuk plasma ni siapa-siapa pun layak untuk menerima plasma. Okey, alhamdulillah. Pasal plasma macam saya plasma saya digunakan untuk antibody COVID. Macam saya cakap tadi, ada juga plasma digunakan untuk sakit-sakit yang lain macam kanser, macam kebakaran. Jadi penderma dia bukan saja boleh buat untuk derma darah, dia boleh buat plasma donation untuk sakit yang lain. Jadi siapa pun boleh. Cuma untuk menderma darah dan plasma ni, of course dia mesti orang yang sihat betul lah, kan? Pasal bila kita menderma sesuatu, kita nak kena make sure kata kita punya darah, kita punya plasma ni pun adalah yang elok, yang sihat. Okey. Betul. Jadi pihak PDN dan hospital akan check you dulu. You punya darah kat tahap optimum, you ada sakit-sakit, you ada sakit kronik ke tak. Yang itu semua hospital dan PDN akan buat you punya ujian saringan. Okey. Baik. Cik Reza, selalunya macam kalau derma darah, kita tahu boleh lebih daripada sekali. Kalau macam derma plasma ni sama tak? Cik Reza dah berapa kali dah saya derma? Setakat ni saya sudah 3 kali. Oh, okey. Penderma plasma. Cuma pendermaan plasma ni macam derma darah macam nanti 2 bulan, 3 bulan sekali kan. Betul-betul. Plasma ni setiap 2 minggu boleh buat. Wow. Oh, banyak kali boleh buat. Setiap 2 minggu lain. boleh buat. Yes. Okey. Ini soalan cepu mas juga. Okey, orang kata kalau derma darah, maknanya darah tu akan digantikan dengan darah baru dan lagi cair, lagi bagus apa semua kan. Ada tak kebaikan sampingan lepas kita derma plasma ni pula? Ramai yang katalah salah satunya adalah kontrol berat badan kan. Oh, is it? Boleh kurus? Dia bukan menguruskan, dia tak menguruskan. Saya pergi kejap lagi. Baru Cik Reza kata bukan untuk kurus. Bukan, jaga makan lah. Jaga makan lah. Okay. Jadi untuk you menderma, definitely kita kena jaga pemakanan pasal supaya kita sihat masa menderma. Okey. Jadi saya sendiri pun jaga seminggu sebelum untuk saya derma plasma, saya akan jaga makanan saya. Saya takkan makan makanan yang bergoreng, yang tak ada lemak. Semua tu saya kena jaga. Kalau tidak, plasma saya akan nampak putih-putihan di mana dia ada lemak. Kan? Jadi pemakanan memang kena jaga. Itu yang secara tak langsungnya kita jaga kita kesihatan lah. Ya, betul. Kan? Sebab benda tu macam sebenarnya bagi kita satu galakan, sebab kita nak derma ni, kita kena jaga. Macam ibaratnya macam saya nak jumpa doktor, nak buat check up, saya mesti jaga makan. Kan? Kita tahu kita dah nak pergi kan? Macam tu. Kan, macam sebentar tadi kita dah nampak beberapa pack plasma dan itu adalah kategori sihat kan? Color macam tu. Ya, lebih kurang lah. Tapi kalau kita tengok dekat-dekat secara live, you akan nampak kalau yang kurang sihat tu kita nampak keputih-putihan sikit pasal dia ada mengandungi lemak lah kalau dia tak jaga. Okey. Okey, jadi kepada penonton-penonton sekarang ni lah, mungkin ada sedikit sebanyak pesanan ataupun ada benda nasihat nak dinasihatkan kepada mereka semua. Sebab sekarang ni Cik Reza bagi saya survivor dan juga hero at the same time. Betul. Kan? You are Superman, bro. So macam mana nak ajak orang lain jadi superhero juga ni? Saya rasa banyak penerima darah dan penerima plasma ni adalah superhero bagi saya lah. Pasal saya pun banyak bergaul dengan kumpulan apheresis ya. Apheresis ni plasma lah. Penerima plasma. Jadi betapa terujarnya penerima plasma ni terhadap pesakit-pesakit pasal dia menerima secara percuma kan. Betul. Dia bukan dibayar. Jadi yang superhero di Malaysia. That's why baru-baru ni bulan Jun kita ada menyambut hari menerima penerima darah di Malaysia. Pasal kita menghargai semua penerima plasma dan penerima darah. Jadi pada semua saya rasa rakyat Malaysia lah. Jadi untuk menerima ni bukan yang orang kata susah, tak susah pun. Tak sakit sangat pun. Saya rasa. Pasal saya buat memang tak sakit. Jadi menerima lah pasal banyak pesakit-pesakit yang amat memerlukan darah dan juga plasma.
Baik. Jadi pergi boleh buatlah di PDN dan mana-mana pusat hospital yang buat penemuan darah lah. Baik, Cik Reza, sebenarnya saya rasa sharing Cik Reza ni membuka mata dan juga hati ramai orang dekat luar sana. Bila kita ingat kita nak buat sesuatu tu, kita mesti nak something. Betul tak? Betul. Tapi ini adalah memberi sebab you rasa you nak tolong dan you mampu tolong. Jadi, Cik Reza, anda adalah seorang hero. Terima kasih banyak-banyak. Macam Faiz katalah, survivor juga. Lepas tu, menderma 3 kali pula tu. Yes. Hopefully rakyat Malaysia lain pun dapat inspirasi juga untuk derma plasma. Ya, terima kasih Cik Reza kerana sudi bersama dengan kita orang. Sama-sama. Nanti lepas habis ni Sama-sama. dengar lagu Destiny Child, I'm a Survivor. Lagu tu memang terbaik sekali. Sesuai untuk Cik Reza. Thank you. Terima Okay. kasih, Cik Reza. Alright, terima kasih Cik Selamat Reza. bekerja. Masih sama. Tapi itulah, kadang-kadang ada beberapa negara yang memang mereka menawarkan daripada segi cash, Ya, ada ya, bayaran betul, untuk betul, berdarah betul, apa betul. semua. Tetapi Malaysia memang kita tak mengamalkan perkara-perkara begitu. Tetapi daripada segi penyumbangan orang memang menggalakkan, memang ramai sekali. Sebenarnya ada kebaikan ni semua. Ada hikmah lah. Yes, betul. Kan? Macam saya seorang penderma darah yang tega. Oh, bagus. Ya. Yes, saya ada buku. Dah tak payah. Ada kat luar. Tak Tak payah. tunjuk, eh? Payahlah tunjuk buku kat semua orang. Ya. Just nak belagak. Ay Allah, belagak pula dah salah pula konsep dia ni. Salahlah konsep. Tak, itu sebabnya dia hero saya bukan. Dia betul-betul saya macam acah-acah. Come on lah. Tapi kalau kita ambil dia punya sudut positif tu kan. Yeah. Sudut positif dia, bila kita buat sesuatu untuk kebaikan orang lain, bukan untuk diri kita je. Itu adalah hebat. Hari Jumaat pun bagus sedekah-sedekah ni. Yes, Pergi. betul. Tapi macam Cik Reza cakap, pemakanan tu kena jaga untuk menjaminkan kesihatan yang optimum dan maksimum di dalam tubuh badan. Jadi itu adalah surprise saya. Okey, Saya nak bagi Dayah sesuatu. Ya ke? Yes! Apa hadiah? Yes! Sekarang ni kita bersama dengan graduan kita, The Fruits Graduate. Wow. Yes! Is this my surprise? This is your surprise. Okey. Tapi bukan 2 orang tu. Apa yang 2 orang bawa tu. Oh, durian! Ui, tahu daripada jauh. Come on. Kita dengan durian kita ada ni lah. Chemistry. Wow, silakan. Okey, kita bersama dengan Amirul dan Alif. Siapa Amirul? Saya Amirul. Amirul dan juga Alif. Oh, fruit graduate saya. Yes. Kalau dengar macam fruit graduate saya macam mana? Diorang ni grad dalam bahagian buah ke? Apa ke? Dia orang kira pakar buah-buahan. Oh, ya? Yeah, dan kalau nak ikutkan, saya Amirul ni, dia ada nickname, Sonatu. Orang cakap sonawan lah. Ya, dia ada tu lah. Ni Okey. mungkin Sonatri. Tengah tunggu rambut. Tapi saya tak boleh. Bila bercakap saya tu, bau durian itu terlalu kuat sampai ke jiwaku. Yes. Okey, kita nak tanya tentang Fruits Graduates ni. So, what is actually Fruits Graduate? Apa pasal nama orang fruit? macam, apa ni? Kita ada mata pelajaran baru? Cuba. So, Fruit Graduate ni sebenarnya kami kumpulan 5 orang yang semua grad daripada UK Okey. yang datang sini untuk menjual buah. Dan tapi sekiranya bukanlah kita expert dalam benda buah ni. Okey. Kita fruit graduate tu kira kita graduate daripada UK lepas tu jual buah. Okey. Memang plan nak jual buah ataupun bagaimana? Kira daripada asalnya plan fruit graduate ni daripada saya tahun lepas. Okey. Bulan masa kita orang sama break. Ada member kita orang dia ada resort dekat Karak. Karak Orchard Resort. So dia ada banyak supply macam durian, manggis Jepun semua macam tu. So dia ada boleh, masa tu dia post kat Insta story, dia jual macam 50 kilo lepas tu dapatlah side income. So dia ajak cuba buat sekali. So saya cuba buat, dapat kira first time saya post kat Insta story terus dapat dalam 150 kilo order, 200 kilo. Banyak sambutan lah. Ya, sekilo berapa sekilo? Kita nak buat automatik nak kira sikit ni. Kalau dia boleh jual 150 kilo, masa berapa dia dapat Tak, income? bila Dayah tanya, muka dia orang dah berubah. Dia orang kata, ni LHDN cari aku ni. Habislah. Tak, bukan nak bagi tahu orang ramai sebenarnya. Macam jual buah ni boleh generate income yang sangat banyak, betul tak? Betul. So, tapi nak tahu, korang start bila? Waktu PKP ke? Ataupun before tu ke? Bila? Kami plan sebenarnya daripada dulu lagi. Okey. Tapi memandangkan kami semua balik dalam bulan 3 tu, kami just decided to start terus lah. Even walaupun time PKP, I mean we started even after the
after the lifting of the MCO lah. Sebab tak boleh mentari negeri kan. Betul. So kami tunggu betul-betul bila boleh baru kami start dengan venture ni lah. Okey. Nak cerita tentang background lah. Sebab diorang tadi awal-awal diorang dah kata diorang tak ada kena-mengena. So background the 5 of you guys. Korang apa major korang actually dekat UK? Okay, so 3 orang mechanical engineer, seorang civil engineer dan Business management. Oh, So memang lagi- sesuai lah. Business management. So yang lagi 3 orang tak datang tu John, Zikri dengan Daniel Harislam. So Daniel punya family yang own resort tu. Okey, tapi diorang tengok tak sekarang? Dia semua tengah tengok sekarang. Pasal tu sebut nama saya tahu tu. Jual nama kawan sekali. Kan? Daniel. Ada kebun lebih ah. Bawa dah kita pergi resort nak tengok. Yes. I need kebun. Okey. Yelah, sekarang ni musim PKP dan ramai orang kata terjejas dengan benda-benda macam ni. So macam korang pun mesti korang dah macam okey kita balik Malaysia ni memang tak ada apa-apa ni. Betul? Kena optimistik. Kita adalah rasa macam tu tapi kita still look at things at the bright side lah. Kalau kami balik pun kami fikir macam susah ni dapat kerja. Tapi memandangkan kami ada peluang ni kami ambil je lah. Kami boleh fokus benda ni lagi lebih lah. Sementara impian kami macam put on hold lah. Yelah, Sebab initial plan benda ni jadi macam side job je. Yes, of course. So sekarang tak boleh dah dapat benda tu so kita buat benda ni full time. Okey, buat masa sekarang ni memang full time lah. Lebih kurang. Gila Faiz, matematik saya. Bayangkan dia punya full time, ada punya part time kononnya boleh kalahkan full time beberapa bulan punya gaji. Come on guys. Kita mestilah betul benda ni saya rasa awak memang pencinta durian ke tidak sebenarnya korang ni? Memang. Kami semua memang suka durian. Yeah. Makan sampai kenyang. Oh, bahagia. Makan sampai kenyang. Wow. Saya pun tak tahu macam mana korang boleh suka durian. Saya tak pernah suka durian. Kita suruh dia kloset. Siapa tak makan durian? Ruginya. Itu antara nikmat yang paling indah dalam dunia. Macam tu je cara job saya. Sebab tak suka makan durian je. Macam tak fair. Cuba angkat sikit durian tu Faiz. Saya boleh angkat, saya boleh pegang. Tapi takkan kita nak suap daya. Tak ada. Kau cakap pasal durian ni, ada macam-macam jenis tau. Okey, ini apa? Itu XO. XO. Ini Musang King. Musang King. Saya lah Musang Queen. Okey. Okay, ini Musang King. Okey, XO. tak, saya tahu macam mana nak tengok durian. Saya nampak, saya tahu. Ini betul lah ni, dia isi dia tebal. Okey, isi tebal. Dia nampak warna kuning keemasan. Bau sampai ke jiwa, itulah dia Musang King ya. Macam iklan weh. Yes. Saya cakap dia telah helio. Astaghfirullahalazim. Korang patut tambah lagi seorang. Orang yang bercakap ni, top person. Yes. Ini. Okey, ini XO. Okey, XO jujur saya not a fan sangatlah. Okey, lagi. Ini adalah Teka. Ataupun nama lain lagi satu Musang Queen. Inilah dia Musang Queen. Yes, saya Musang Queen yang paling betul. Apa beza Musang Queen dan Faiz masa ni saya pegang. Musang King? Musang King dia lebih creamy, Teka dia macam lebih pahit dengan lagi gassy daripada Musang King. Tu beza. Okey. Wow. Rasa sangat beza dua-dua. Rasa berbeza Tapi cara korang cakap macam sedap sangat. Sedap. Tak pernah saya rasa sedap. Jangan. Semua mesti marah kan? Apa kata Faiz? Apa takkan durian? Ada orang dia tak mungkin tak makan durian macam ni. Tapi lepas tu dia buat santan durian, dia boleh buat bubur, dia buat serawa. Nampak tak bila orang cakap penuh dengan passion pasal durian Nampak korang perlukan saya tau. Okey. Anyway, macam packaging ni semua. Nak tahu penghantaran, ada tak juga yang macam orang yang jauh-jauh order, korang ada buat postage ke susah? Sebab durian kan susah, nanti dia tak sedap kan lama? Betul. Sekarang ni, buat masa sekarang ni kami cover kebanyakan area Klang Valley lah. So yang jauh sangat tu kami tak kata lah boleh lagi. hantar. Tapi mana tahu satu hari nanti. Mungkin. Mungkin. Buat sini bagi idea dah macam partner. Tak buat packaging yang betul-betul bau betul. tak boleh keluar, betul, boleh betul, hantar international. Boleh. Tiba-tiba bagi idea. Okey tak apa. Dah ya, dah. Ya dah. So, dah. Okey. Excited pasal bisnes ni lah. So resume dia diterima. Macam hantar resume. Boleh. Okey, sekarang ni daripada segi perancangan. Macam mana? Sekarang ni berapa cawangan yang korang dah ada ataupun tempat-tempat yang walk in dan how much lagi yang you guys are looking forward to? So at the moment macam kita orang tak ada branch ke apa. So everything is through Instagram. Oh, memang PKP khas. style lah. Yes, memang PKP PKP style.
So dia orang order through Instagram, kita orang ada WhatsApp link kat situ. So Okay. dia ada tulis nama semua kita punya partners and then based on location delivery. Okay. So WhatsApp based on mana you nak deliver. Oh, so maknanya 5 orang ni spread to different area Yes. mengikut Yes. rumah masing-masing. Yes. So yang mana dekat send lah. Yes, correct. Sebab korang ada banyak durian semua ni. Lah bagi idea lagi. Nanti korang boleh buat durian crepe. Tak betul lah durian crepe boleh tahan lama pun dah peti ais. Kan? Okay. Tapi kan kalau kita tahulah durian ni bermusim kan. Ya, betul. Adakah macam mana sebab ini part time tapi bukan sepanjang tahun boleh dapat durian, betul tak? Betul. Ah. Betul. Jadi what's your plan dari situ? So sekarang ni since ada durian saja, kami akan berpindah ke buah-buah lain jugalah. Tapi itu betul-betul ikut musim lah. Betul lah. sekarang, ya. Musim manggis ke, musim rambutan ke? Ya, Betul lah. itu kita kena Kita bincang lain lah tu. Itu kita ada share partner lah kat situ. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya macam saya kan. Kenapa tak stay saja di UK? Adakah keadaan sana lebih sukar untuk dibandingkan kat Malaysia ataupun mencari pekerjaan. korang macam I just want my mama. Atau Malaysia tanah airku, ku ingin pulang. Nasi lemak lah, sambal lah kan. Alasannya tu. Sebab kami semua dah duduk UK agak lama. Lepas dah belajar tu kami nak balik dululah. Nak merancang dulu. Lepas tu dengan kami ada peluang ni since Karak Orchard Resort dah bagi supply yang banyak, kami planning untuk sustain lah benda ni untuk masa yang lama lah. Benefit kita orang dapat daripada benda ni macam kita orang tak ada initial capital ataupun nak kena ada facility untuk durian semua. So macam kadang-kadang ada setengah orang dia kena pergi dekat supplier lain beli, lepas tu nanti jual kat luar. Yang ni dia bagi je dulu, dapat bayaran daripada customer, baru kita bayar balik Karak. Ini memang orang kata Kawan ini orang kata ini meniaga memang untung lah. Memang tak ada rugi. Tak ada keluar kos. We like this. Yes. Sebenarnya dia untung ada kawan-kawan macam tu. Saya pun kawan dengan toke lembu, toke kambing. Ada pula nak bagi kambing kat dia. Tak apalah Faiz, nanti. Okey. InsyaAllah lah. Sekarang ni kita nak anda berdua share Instagram atau social media untuk beli. Bukan takut je orang tanya. Instagram dia personal ke? Mana tahu? Instagram niaga. Sebab single kan semua. Itu kita promote juga. The single fruit seller. Okey, kongsikan Instagram. Okay, so anda semua boleh follow kami di Instagram @thefruitgraduates. Okey, itu nampak dekat skrin. Okey, kat situ ada apa tu? Dekat highlight ada package, ada apa, boleh tekan WhatsApp link dan sebagainya. Ya, betul. Itu ada link tree WhatsApp dekat dalam bio tu. Okey. And So dekat setiap highlights- minggu kita akan letak harga pricing untuk durian minggu tu dengan stok apa yang available. Lepas tu every time delivery day boleh nampak every week kita akan letak hari ni delivery day. Lepas tu post gambar lain-lain. So, Ini macam saya suka. marketing. Sebab tak ada PM tepi. Yes, dia terus tulis. Okey, harga minggu ni ini. direct Sebab senang nak PM tengok. tepi ni semua fishy. Transparent. Betul lah. Kan? Kalau cara macam nak beli tu. Okey, kita boleh, ucapkan boleh. terima kasih banyak. Terima kasih lah. Isteri saya suka Musang King ni. Terima kasih banyak. Untuk The Fruit Graduates sebab sudi share dengan kita orang. Bagi idea juga untuk anda maybe untuk buat bisnes lebih. Betul. Dan ini juga bagi orang kata something lah to us yang pengajaran bahawa walaupun macam mana pun keadaan kita, kalau kita berusaha, there will still be hope. Betul, rezeki Allah tu luas. Wah, macam berkenaan pula dengan keadaan sekarang ni ya. Okey. Kan? Betul. Kita Daniel sihat. Kita akan kembali selepas ini dan insyaAllah kita ada lagi benda yang menarik untuk Dayang. Oh, ada lagi. Untuk Semua Dayang, untuk saya. Happy Mother's Day. Terima kasih banyak. Saya bawa balik lah. Okay, bye. Kita rehat. Okey. Dari dalam kita terbang keluar. Kita jauh sangat je. Kita dekat je. Sekarang kita bersama dengan Natasha dan Hakim. Ilyasa. Ya, saya. Tadi saya tanya Ilyas mana? Ilyasa. Oh, Tak apa, orang tak dapat joke saya. Tak apa. Tak apa. Minta maaf lah Pak Is. Pagi kita Pagi lagi, Pagi. Tapi saya kita panggil Hakim je lah. Boleh. Okey. Yes. Okey. Dan sekarang ni saya tahu kalau kat luar ni kita nak masak dalam dapur kalut.
kita nak masak apa hari ni? Okay, so hari ini kami dari Street Taco Keramait. Okay, so kita akan buat takoyaki. Oh, okey. Okay, so, takoyaki tu dia asal dia dari negara Jepun lah. Hai. Jadi kita bawa ke Malaysia, kita olah sikit dia punya perisa, sesuaikan dengan tekak dan lidah orang Malaysia. Faham. Sebab kadang-kadang kita makan benda yang sama di luar negara tapi dia tak kena dengan taste kita. Betul. So kita Malaysia piau, kita nak rasa tu kena. Apa beza takoyaki ni dengan takoyaki di luar sana? Okay, so untuk Street Taco Keramait, kita yang penting luar takoyaki kita masak garing. Dalam maintain lembut dan moist. Kalau original macam mana? Kalau dia original, luar pun dia tak garing. Oh, dia lembut dia juga lembut kat je. luar. All the way dia lembut. Saya tahu apa tagline kita boleh tambah. dia? Crunchy di luar, lembut di dalam. Betul, nampak tak? Sebab rakyat Malaysia dia suka benda yang macam bergoreng, garing, minyak-minyak macam tu. Jadi kita improvise, jadikan takoyaki kita lebih kurang macam tu lah. Luar dia garing, dalam dia lembut dan sos melimpah. Oh, sos melimpah itu yang paling penting sekali. Okey. Macam Hakim, cuba cerita apa yang ada disumbatkan dalam takoyaki ni? Dia untuk takoyaki ni ada 5 perisa. Ada ketam, ayam, daging, sotong, udang. Okey. So boleh tunjuk tak sambil-sambil kita sembang kan? Macam mana nak buat satu? Boleh. Dan masa yang sama juga, macam mana boleh timbul idea nak buat perniagaan takoyaki ni? Sebab mulanya Hakim ni lah sepupu saya. Dia dah berniaga dulu di Melaka. Okey. Asalnya dari Melaka. Dah tolong makcik dia berniaga. So dia kata, okay, why not kita try buka kat KL sebab nampak street taco ni tak ada kat KL lagi. Okay, so kita base sekarang di Setapak. Jadi Hakim pun duduk KL dengan kita. So kita start bisnes ni sama-sama lah. Okey, macam mana dengan sambutan pula? Sebab kat saya ni bukan selalu berada di kedai. Macam Akak je tahu sambutan dia. Mungkin orang di luar sana nak venture sesuatu yang baru. Kan? Sebab burger dah banyak, goreng pisang dah banyak. Betul? Okey, kalau street taco ni alhamdulillah memang sebenarnya dia ada peminat dia yang tersendiri dan tak susah untuk orang suka sebab benda ni bukannya perisa yang pelik atau luar biasa. Dia perisa yang kalau you minat sushi, you minat makanan Korea atau makanan Jepun, so simply boleh suka takoyaki. Tak susah untuk rakyat Malaysia terima. Tapi proses untuk masak ni kan, susah tak penyediaan dia? Kalau untuk beginner baru-baru nak belajar, mungkin akan rasa susah lah. Sebab apa? Ya, Faiz. Macam lah, I terror. Gerak. Itulah sebab apa? Sebab dia memang susah lah sebenarnya. Ya, dia punya adunan dia ke apa, nak dapatkan the right temperature, macam dapat nak crunchy. tengok bagi dia betul-betul dah kering, baru kita boleh pusing. Lagi satu nak pastikan dalam tu mesti kena masak. Yelah. Kalau tidak mesti dapat rasa yang weird kan. Rasa tepung, rasa telur. Jadi tu yang kita make sure luar tu garing, extra garing sikit untuk dalam tu masak lah. Okey. Tadi katanya flavor ada 5. Ya. Pernah tak terfikir macam nanti kita add on lagi flavor lah. Kita bagi flavor yang pelik-pelik sikit. Level ke-6. Mana tu flavor durian ke? Apa lagi orang buat tu? Manalah tahu. Mungkin lah satu hari. So sekarang macam flavor dia lebih kepada yang makanan-makanan savoury. So mungkin satu hari nanti kita boleh invent Kan? yang dessert pula yang Dapat tak manis-manis. idea dapat betul. So orang Malaysia kan kadang suka benda yang macam manis, dia suka. Betul. Perasan tak macam kebelakangan ni lah. Semua benda nak ada cheese. Kenapa? Kita pun ada cheese. Macam takoyaki kita faham lah memang ada cheese kan. Ini macam pisang goreng cheese. Apa lagi? Macam benda semua ada cheese. Contohlah contoh. Apa saya hari ni asyik bagi idea bisnes ni? Tak tahulah macam Daya macam sesuatu lah saya rasa yang berada di dalam ni dia entrepreneur lah ingat. Yalah. Ni macam Kan? bagi idea lah, betul lah. Kan Okey, bagus lah Daya lepas lahir dah okey semua. Jangan lupa call. Calling. Kita buat bisnes macam Belum Jaya ni. Okey. Okey, daripada segi bahan-bahan. Okay, macam ini adalah batter dia kan? Betul. So, macam mana nak buat bahan ni? Sebab kalau kita tengok, batter dia macam cair je. Dia nampak? Kita mula-mula, yang ni ada, dalam ni ada tepung, air, minyak dengan telur. Yang ni semua dah siap bancuh sekali lah semua. Ada sukatan air, ada sukatan sukatan. minyak dia. So kita bancuh siap-siap. Memang nampak runny, cair. Tapi untuk masak dia memang sesuai, dia punya komposisi dia memang macam tu. Dan komposisi tu kita tak boleh pecahkan rahsia. Itu hanya SOP dia. Supaya yelah ini adalah keistimewaannya, nampak tak? Saya mengawal tau. Okey, dan bercerita tentang macam
minat Okey. macam rakyat Malaysia terhadap takoyaki. Mungkin tak semua orang tahu takoyaki. Semua orang tahu sushi je. Paling kuat pun, alah benda bulat-bulat diisi dalam tu. So macam mana penerimaan rakyat Malaysia? Nampaknya so far sebab ini bukan pertama kali lah street taco ni ada di Malaysia. Sebenarnya kalau macam tengok kan dah ada orang lain branch jenama-jenama lain takoyaki yang lain Jadi sebenarnya dah biasa dah rakyat Malaysia dengan takoyaki ni. Okey. Betul sebenarnya. Macam ni, ini untuk apa? Betul. Ini untuk toppings dia. Oh, topping. Okey, ni kita ada apa? Yang ni kita yang botol merah ni chili flakes dia untuk toppings. Yang ni seaweed flakes. Oh, Okey, wasabi saya dah menyebut macam ni Boleh. Okey, orang Yang depan ni- semua beratur belakang sikit. Ini adalah pelanggan yang sangat annoying ya. Kat pelanggan depan, bukan masuk belakang. Saya dah masuk business partner. Okey, kalau kita tengok dekat depan ni apa benda ni? Allah, nampak sedap. Ya, ini takoyaki yang Chef Hakim dah buat tadi. Chef Hakim, ini takoyaki apa ni? Yang ni ada mix, semua perisa ada. So, perisa. Yang ni? Yang ni pun sama semua perisa ada, tapi yang ni ada cheese. Oh, ini. Yang ni biasa. Saya nak rasa yang cheese boleh? Boleh, sila. Silakan. Cuba teka dapat inti apa. Tadi dia kata ini dah pelanggan ni apa? Rasalah kata. Dia dah pelanggan pertama. Gelak. Okey, cara makan dia nak bagi tahu kena pakai ni. Tak payah nak ajar masa tu makan. Nak makan cepat. Okey, tadi dia kata ada 5 perisa kan? Baik saya elok sebab dia ada berkuah sikit. Ya, Saya rasa ada ni sos hot dog dia. kot. Pandai je. Mana ada perisa hot dog tadi? Perisa apa? Jangan saya durian pula. Nampaknya nak tunggu. Saya tak tahulah. Speechless sama dia. Tapi betul kadang-kadang saya pun pernah makan takoyaki. Unless dia macam octopus kan. Itu tahulah. Tapi kalau lain macam, sekejap ni apa? Betul. Saya boleh hafal octopus saja. Benda lain saya tak boleh. Sebab kalau takoyaki tu memang main ingredient dia, top seller dia memang octopus. Kan. Tapi tadi panggil sotong lah. Sotong. Octopus macam wow. Octopus. Yeah. Okey, dan macam kata kalau jual online saja ataupun ada gerai ke? Okey, buat masa sekarang kita home base sebab masih dalam tempoh PKPP, jadi kita belum move ke gerai kita lagi lah. So, kalau customer nak walk in ke rumah kat setapak, boleh. Ataupun dia nak WhatsApp dulu order and then dia pick up pun boleh. Okey, saya nak walk in but I never walk out. Okey, sekarang ni kita rasa. Stay together. I stay with you. Sekarang ni kita rasa dulu apa yang ada ni. Kita teka apakah rasa yang ada di tengah-tengah tu. Sambil-sambil tu, kita ada satu VT yang menarik untuk anda iaitu robot vintage. Ya, boleh buat duit weh. Okey, ini bukan takoyaki tapi dia robot. Ya. Ini saya rasa perisa ikan keli. Silakan. Hobi atau menyimpan sesuatu barang memang tidak asing lagi bagi sesetengah orang yang meminatinya. Begitu juga dengan seorang peminat robot gergasi ini yang telah mengumpul secara serius sejak tahun 2016 lagi. Apa yang saya kumpulkan di sini ialah panggil DX Super Sentai, ialah daripada series Super Sentai Jepun. Series ni actually dia bermula daripada tahun 1975 sampailah ke sekarang. So dia masih lagi on air dan ongoing. So the reason why saya collect benda ni kerana dia ada kesinambungan setiap dia punya episod tu dan juga dia punya Power Ranger tu. Basically Power Ranger adalah asalnya daripada Super Sentai lah. Tapi bila dia ke Amerika, ke US, diorang komersialkan nama dia sebagai Power Ranger. Tapi asal usulnya adalah Super Sentai. Tarik atau lebih mesra di Super Rack sudah mengumpul hampir 200 buah robot dan telah membelanjakan RM50,000 untuk minatnya. Ini pula antara robot yang paling mahal, paling disayangi dan juga rare. Yang paling mahal sekali saya beli Flash King, dia daripada series Flashman 1986 dan juga Grade 5 1987, dia daripada series Maskman. Itu yang kira paling mahal lah. Itu pun sebenarnya dia condition dia punya ni adalah loose. Maksudnya kira dia hanya robot saja. Dia tak ada complete dengan kotak ke apa. Kalau dengan harga yang kotak lagi mahal daripada even yang loose pun saya dah beli beribu lah. Kalau yang loose tu saya dapat lebih kurang dalam RM1,500 ke RM2,000. Yang paling disayangi yang murah tapi dia cantik, saya suka yang Super Sentai Kaku Ranger. Actually Power Ranger dia jadikan dia Ninja Megazord. Dia ada Falcon dengan dia punya robot kat belakang. Design baru-baru ni dia pelik-pelik sikit. Sebab design baru-baru ni memang dia ikut peredaran zaman tau. Contoh macam Zeo Ogre, dia cute tau. Sebab dia ikut Minecraft. Something macam ada satu game tu Minecraft yang kotak-kotak. So benda tu dia akan combine jadi besar. Dia even ada ikan paus. Tapi dia memang kotak-kotak. Memang pelik lah design dia. Macam kotak dan jadi robot. Mesti ramai kat luar sana tu yang tengah berfikir kan,
Kenapa mesti mengumpul robot ni? Ada faedah ke? Berbaloi ke? Tak apa, kita biar Rek yang jawab. Saya rasa benda ni berbaloi tu is something yang macam memang akan ada lah. Dia more kepada kepuasan jugalah. Sebab bila kita minat kita actually mengatasi segala-galanya. Sebab duit RM1 ni kita boleh cari. So bila kita simpan dia sekarang, maknanya dia macam investment lah. Future ni kita akan macam senang lah, kira macam pelaburan. Ha, dengar tu. Yang pasti terpulanglah pada seseorang kan? Right. Tak ada satu robot ke untuk saya? Apa-apa pun hobi korang, ingat jangan membazir guys. Takoyaki. Kalau nak beratur belakang. Aisyah teru. Belakang sikit. Aisyah teru. Tak, tadi I dapat order banyak sangat. So laju sikit kita buat. Okey. Tapi macam takut gagal. Boleh tolong tak? Boleh. Okey, ceritanya kami tengah bercakap tentang takoyaki jalanan. Yeah. Dan cara nak buat ni nampak macam simple, bulat-bulat. Tapi tak sesimpel itu ya. Betul. Hakim, cerita sikit Hakim. Apa yang perlu kami buat ni? Yang pertama, untuk step ni, kita kena pusingkan dia macam ni. Nampak senang Faiz. Jadi kena tambah lagi separuh. Tambah lagi separuh? lagi. Okey. Saya biasa tambah batter sikit. Oh, berjaya. Oh, ya Allah. Boleh ni. Okey, ni saya tambah sikit. Tak apa. Baru buat first dah gagal. Macam mana? Oh, berjaya. Boleh ke? Come on lah. Oh, ni. Okey, lepas tu? Oh, ni Lepas boleh. tu sama, semua pun kena buat macam tu. Okey, sekejap. Faiz, saya nak cuba tolak separuh ni. Macam mana nak tolak ni? Kadang-kadang kalau macam dia belum garing tu, dia tak boleh kalau dia pusing. Atau belum you garing, can try susah yang lain sikit. pula. Daya bagi duit, I berniaga. Ni dah berjaya dah ni separuh ni. Berjaya. Tolak separuh Dan time tu dia berjaya. Tak berjaya ni, tak berjaya. Oh, lepas tu kita tambah separuh. Boleh ayam berikan dia lekat, tak ada pusing lagi lah. Okey, kita pusingkan separuh. Okey, tambah batter Lepas tu kita sikit. tambahkan lagi tuan-tuan dan puan-puan. Oh, jangan bagi penuh Okey tak macam tu? Boleh. Okey, Tasha. Alright, Chun. Okay, next one. Ni kan, dah berapa lama dah meniaga taco ni? Ikutkan baru few months back. Baru few months. Memang kita nak buka bulan 3 tapi dah start PKP waktu tu. Ya, So ya, kita ya. hold buka kat kedai, kita proceed dekat rumah je dulu. Tapi banyaknya idea bisnes tercetus daripada PKP. Sebenarnya Saya kan. rasa it's about time, Faiz. Ya, tapi sekarang ni apa yang saya boleh cakap kepada anda semua adalah memang perkembangan bisnes kita memang ramai yang orang mencuba. Tetapi kalau kita tak ada macam duit tu, kan, turn around di dalam negara, kita pun tak boleh nak buat apa-apa. Jadi antara benda yang kita boleh lakukan adalah kita menyokong bisnes-bisnes kecil tu supaya negara kita dia punya ekonomi makin naik. Yes, we should start from inside. Ya, itu dia bakal motivasi kita dalam perniagaan di rumah. Weh, come on lah. Okey, sekarang ni apa saya dah buat ni dia nampak macam telur puyuh dah. Tak apa. Lepas tu next step dia, kita kena tutup bagi dia bulat. Tutup bagi dia bulat? Ya. Oh. Okey, lepas tutup bagi dia bulat. Kita tunggu dia masak garing. Oh, dah tak payah tambah-tambah dah kan? Bersama Tak ada. Tak boleh lah ni lambat ni. Oh, boleh. Yeah. Boleh. Okey, saya pusingkan Boleh. Pusing macam mana? Pusing je tu. Yang ni kena cocok dia macam ni. Cocok? Ya. Cocok. Kita pusingkan dia. Okey. Kita tambah lagi ni. Oh. Oh, dia jadi full bulat. Ya. Okey, nak tahu jugalah macam selalunya kadang-kadang kan ada perniagaan yang makanan tu dia bermusim. Kan macam waktu tu dia top. Contoh dulu ada Big Cup, ingat tak? Waktu tu macam takoyaki ni macam mana pula? Takoyaki ni kita nampak dia ada future lah. Sebab dia hari-hari pun you boleh makan. Betul. Hari-hari boleh makan, you nak makan for breakfast ke, dinner ke, weekend ke. Betul. InsyaAllah kita memang dapat je order setiap hari. Alhamdulillah. Tu yang kita nak dengar tu. Kan? Jadi saya betul ke ni? Tambah. Betul, tambah. Tambah lebih sikit. Okey. Okey. Macam nak jemur kain je. Okey dah betul lah. Okeylah Daya. Okeylah. Daya ni memang kalau jadi spokesperson saya akan hire Daya. Tapi kalau untuk buat ni saya rasa Daya bercakap je lah lagi. Alah, Kan? bagilah saya peluang. Saya budak baru belajar. Come on Daya, tengok. Tengok ni. Okey. Dah siap dah Ya ke? lama dah. Maksudnya ini awak boleh buat? Yes, Okey. of course. Okey dah, saya rasa berapa lama selalunya kita nak biarkan supaya dia betul-betul garing dan dalam tu lembut tapi masak? 1 to 2 minutes lah. Oh, 1 ke 2 minit je.
Senang je lah Faiz. Yes. Okey, macam ni dah siap ke? Cuba tengok. Cuba Kalau kita selalunya Hakim. kalau Hakim dia tolong buat tu memang garing macam kita demo Kalau kat macam tengah ni, tu lah. kalau yang lagi macam brown lagi. kat tengah ni, Allah. Alamak, Allah. Hang Yelah, itu sambil-sambil sembang tadi. Tapi Hakim saya memang suka yang garing macam tu, cik. Ya. Dia dah ni sikit lah. Okey, tak apa. Itu kita biarkan. Yang ni boleh selamatkan lagi ni. Boleh. Ni boleh. Okey. Sekejap. Saya selamatkan lagi. Boleh. Oh, selamat kena lagi. tambah lagi. Dia kena tambah lagi. Dia betul-betul bulat. Jangan kedekut berniaga lah. Ya Allah, jangan beritahu orang. Bukan kedekut. Kita tak tahu. Oh, baru ingat kalau dah settle nak boleh ni apa? Nak apa? Bagi hidangan tu menarik sikit kan? Okey. Macam contohnya saya nak tanya tentang katakanlah saya ni datang bersama 5 orang customer kan. KL ni memang kita tahu semua nak fast service je. Semua nak. So adakah Taco ni antara yang boleh bagi servis yang laju kepada pelanggan-pelanggan kalau dia orang beratur untuk menunggu makanan dia orang? Biasanya kalau bila di kedai kita akan masak dulu awal sikit dan bagi dia ready terus. Oh, maknanya yang tengah api besar, yang dua ni api kecil. So orang yang datang tu terus bagi. Dan juga kita boleh cakap kalau you sabar sekejap you akan dapat fresh panas-panas. Saya sabar sikit dapat yang sedap Sabar betul lah. sikit, Betul. Saya sabar dia boleh menyelamatkan kita daripada kedai. Yeah. Betul Faiz? Betul, macam Daya tu sabar. Nak jadi dah tu. Nak jadi dah. Oh, saya punya dah jadi dah ni. Kan? Elok. Saya punya nampak elok lah daripada Faiz. Macam ini berapa lama kita boleh simpan? Okey. Boleh tak saya macam beli malam, balik rumah mengantuk, letak dalam peti ais, besok makan? Contohlah. Boleh je. Boleh. Nak buat breakfast boleh. Kalau beli malam, buat breakfast pagi boleh. Okey. Jom kita angkat yang siap. Okey, jom. Jom kita angkat yang siap dan kita rasalah hasil yang kita godek-godek Nak tadi try tu. angkat. Try Daya. Try Daya. Ini peluang. Ini ke macam ni ke? So you angkat satu. Okey. Alright. Sini This side. Side pun salah. Okey. Kita angkat ni. Okey. Okey. Oh, yang nak order belakang tu tunggu sekejap. Banyak order. Kak sabar. Kalau Kak sabar, Kak dapat yang panas. Tapi memang panas. Kita memang dah tengah belajar macam mana nak cakap dengan pelanggan. Oh, ya, okey. Kejap Kak. Daya memang macam ni. Wah, dah siap saya punya best. Okay, boleh kalau you nak try untuk toppings. Okey, topping. Okey, so kita demo mula-mula letak sos dia dulu. Okey, yang kat rumah boleh tengok ya kita ubur sos. Macam ni just ubur macam ni. Just bubur. Spread lebih kurang macam tu. Yes, betul. Okay. Betul Betul. Oh, nampak profesional. Okey. Okey. Lagi-lagi? Okey. Lepas tu kita tambahkan bonito flakes. Okey, bonito flakes. Oh, dia bukan bawang. Bukan, bukan. dia ialah actually isi ikan. Isi ikan. Oh, ini kan bawang. Saya ingat bawang daripada dulu Ni? sampai So you sekarang. ambil ratakan. Dia isi ikan extra Isi pun ikan. tak apa. Oh. Apa nama? Bonito flake? Bonito flakes. Ya. Okey. Sikit lagi. Okey. Ikan apa ni? Oh, lagi. Apa tu saya tak Okey. pasti. Tak pastilah. Tapi memang Dan kita tambah kalau buat ni, mayonis. Mayonis. Okey ni Jepun Yes. memang macam ni lah. Alright, mayonis tuan-tuan dan puan kita masukkan. Mayonis memang kita pakai Kewpie sahaja. Mayonis Oh, Kewpie. memang sedap lah. Memang Okey. berlemak. Panas sih kalau kita nak angkat begitu. Daya jangan angkat. Letak je. Panas. Okey. Kita Oh, ubur letak. mayonis. Sekejap. Daya kena. Tak nak tolong. Oh, sekejap. Banyak-banyak. Oh, yang banyak ni memang saya suka mayonis. Ingat nak tulis tanda tangan. Okey. Okey, lepas tu. Alright. Okey, tambah sos lagi sekali. Tambah sos Yang ni lagi. bagi leleh. Oh, ini yang buat sedap ni. Tak kedekut ni. Okey, macam ini sos apa? Yang ni memang homemade sauce. Kita ambil daripada supplier kita Okey. dari Melaka. Jadi dia dah siapkan bancuh macam ni. Dia ada rasa manis-manis sikit. Macam tu. Dah siap. Memang tak? Okey, siapa yang tokek social media ni? Social media. Okey. Saya. Okey, sila. Macam mana kita nak tahu, nak order, nak follow? Okey, so untuk Instagram kita ada Street Taco Keramat. Facebook pun Street Taco Keramat. Kita ada provide WhatsApp link sekali. So kalau you nak order untuk walk in ataupun nak tanya kedai location rumah kita kat mana, so boleh WhatsApp je lah untuk order. Boleh delivery juga kan? Boleh, yes. Kita guna perkhidmatan macam Lalamove, Bungkusi. Apa-apa yang perantaran apa-apa yang ada. Okey, jadi ini dia hasil. Kalau tengok kat skrin, itu Instagramnya memang nampak terliur dan menarik. Tapi kalau tengok saya pegang ni, lagi nampak macam Boleh tambah marvelous. ni, seaweed. Oh, tambah seaweed lagi, tambah Tambah seaweed. seaweed. Okey, kita tambah seaweed sikit lagi. Dengan chili flakes. Ush, banyak. Banyak pun tak apa. Okey,
Jadi sementara Dayan nak habiskan order-order ni, kita nak berehat sebentar. Sebab saya ada banyak pelanggan kat luar sana ni. Betul. Yang ni Cik Abu. Cik Abu. Siap. Abu Bakar. Rehat dulu, Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Ini Thank you so much. Siuleng. Raja Nathan. This one. Satu Malaysia. Satu boleh. Matamu ingin ku tatap selalu, senyummu buat aku terpaku, dirimu sempurna begitu padaku. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Kau tak perlu try so hard to make me wanna place you in my heart. You're the missing piece of my art that I've been searching from the start. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Like I said, I don't care what you look like, but I'm still gonna say that you look so good right now. Baru bangun, muka macam, manja macam, meow meow. Belum mandi, flawlessly, masih pretty somehow. When I cakap yang cantik tanpa make up, when we dress up, we will pussy calm, let's level way up. Yang penting, you yakin dengan diri sendiri, so that you don't have to overthink about your insecurities, I appreciate everything you do, you're so funny naturally, tanpa tahu. Anytime I'm ready to give you my bahu, I understand all the pain that you've been through, yup. I'm glad you're already mine, can't get you out of my mind. Out of flaws, you know I don't mind. I'm serious dengan you, I tak mind. Walau kita berbeza tak serupa pendapat, tapi aku ingin kau tahu, yeah. Walau kau pakai t-shirt biasa dengan selipar jepun, dengan sini aku kata aku tak kisah pun. Macam aku cakap dekat engkau over the phone. Listen babe, I'm so proud to call you my own. Do-do-do-do-do-do, la 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 la. Oh, 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 oh. Masuk sekali. Faiz jauh sangat. Faiz ni. Baru dah masuk. Tapi kan, saya sukalah terdengar lirik tadi tu, bangun pagi muka macam miau-miau. Aqua. Baru bangun muka macam, manja-macam, miau-miau. Macam muka Najwa lah. Saya tak kisah apa. Itu ayat dia. Selipar Jepun. Saya tak kisah pun. Itu nama lagu dia, Tak Kisah Pun. Betul lah selipar Jepun ke muka miau-miau ke. But seriously lagu tu macam bila dengar rasa macam chill, relax. Yeah, betul. Kan? Tapi macam Najwa seriously Najwa memang dan Aqua. nama pula macam Najwa Aqua. Dia macam sesuai. Najwa Aqua. Korang berdua kan? Macam cikgu English saya. Ya ke? Teacher Kwak. Ada ke Pak Izzi? Okay, so macam mana boleh collaborate ni? Macam Najwa dan Aqua. Okey, untuk lagu Tak Kisah Pun ni sebenarnya Wawa buat lagu ni suka-suka je dengan adik-beradik Wawa. Lepas tu Wawa post dekat YouTube and then a week after that Aqua buat remix. So bila Aqua dah post dekat YouTube,
ramai orang suka. So Wawa macam terus cakap, kau apa kata kita cuba keluarkan lagu ni secara rasmi lah. By original memang Wawa seorang je lah. Wawa seorang. Lepas tu akan masukkan dia punya part untuk remix. And then lepas tu kita keluarkan secara official. Okey, dia masuk ni adakah di-invite ataupun dia sibuk-sibuk je? Dia Sibuk kan. Sibuk. Dia studi. Kita cakap Tapi it turns out well. It turns out well. It turns out very well. Itu yang nak cakap kan. Okey, dan bila cakap macam you buat remix, kenapa dalam banyak lagu Najwa you rasa macam sedap aku nak masuk rapping miau-miau kat sini? Sebab time dia Najwa keluarkan lagu tu dekat YouTube kan. First time dengar terus macam, "Wih, sedap lagu ni." Sebenarnya tapi dalam masa seminggu tu macam tak terfikir pun nak remix lagi. Tapi macam dah tu ramai macam komen DM suruh buatlah remix lagu ni. So saya pun macam cubalah. Cuba try lah tu macam itu bagi Najwa dengar. Okey. Macam Najwa, kita untuk yang suka Najwa daripada kisah muka buku daripada dulu lagi. Dan Najwa tahu sibuk belajar dan sebagainya. And tahu juga ada buat YouTube yang berborak kisah-kisah wanita tu. Girl stuff tu. Okey, jujur Najwa memang konsisten sampai sekarang memang buat lagu tapi tak release semua ke macam mana? Sebenarnya setiap tahun saya akan make sure that at least satu lagu akan keluar. Okay. So sebenarnya daripada tahun 2011 sampai sekarang, so far alhamdulillah saya dah keluarkan almost 20 songs. Wow, really? Yeah. Wow, memang passion kan? Alhamdulillah, nak buat music apa semua. minat. Yang untuk lagu Tak Kisah ni pun, ini adalah video klip. Official music video. Official music video. So, siapa punya idea dan berapa lama ambil masa untuk buat the whole video clip ni? Okay, idea asal untuk music video ni would be from Wawa, Kak Ika dan juga Aqua juga. Kita orang berbincang bertiga and lepas tu kita cuba masukkan dalam music video ni. Dan ambil masa untuk Wawa punya part 1 hari, untuk part Aqua 1 hari. So dalam 2 hari lah untuk shoot semua sekali. Oh, korang shoot asing? Asing. Oh, tapi kami dua-dua ada sosial lah. Menjarakan sosial, betul. Wow. Waktu shoot ni pun tak ramai orang. Cameraman ada seorang je. Yang shoot kita orang Ini waktu ni halal gap memang game strong. Betul. Memang langsung shooting pun jauh. Betul. Okey. Dan Jawa sendiri kan, bila dengar lagu ni memang dia macam mana the sound dia macam sangat relax dan soothing. Yes, very macam soothing. lagu-lagu perantauan juga. Kan macam siapa inspiration Wawa asalnya bila buat lagu? Tak tahu lah. Macam Wawa tak adalah macam specific inspiration. Cuma waktu buat lagu ni Wawa buat dengan adik Wawa dan juga kakak Wawa. So diorang macam adik Wawa dia suka part chorus tu laju. Okey. Macam kakak Wawa pula dia cakap dia nak ada hook. So kita cuba gabungkan tiga-tiga tenaga ni dan keluarlah lagu ni. Keluar lagu ni, nampak tak? Kalau macam Aqua sendiri lah, yelah, orang kata masuk untuk menyedapkan lagi lagu-lagu. So, ada tak next project ataupun Aqua nak ambil lagu Najwa yang lama untuk remix balik? Sebenarnya memang ada cerita. Okey, cerita. Sebenarnya Wawa approach Aqua untuk satu projek lain. Tapi lagu Tak Kisah pun ni dia tiba-tiba. Okey. So sebenarnya Aqua memang ada dalam plan Wawa lah. So dia along the way lah. Patutnya ada projek lain. Itu saya saja buat lagu ni for fun. Dan tiba-tiba macam ada sambutan, so kita orang pun cuba. So Aqua memang kiranya memang selalu cover songs dan do remix ke macam mana? Tak juga, aku tak cover song. Aku akan produce original songs lah mostly. So memang you punya jiwa memang rap ke? Ataupun ada juga teringin jiwa lagu? Saya lembut. Ada di bagian lembut pula. Okay, but seriously macam mana you punya jiwa you sebenarnya je lah? Nak rap pun ada, tapi nak rap yang chill lah. Okay, rap and chill. Rap and chill. Kalau kita ada R&B dia lain, dia RNC, rap and chill. Rap and chill Okey, sekarang ni kita tahu kita punya SOP, PKP, MCO, apa saja yang sekarang ni berlaku telah pun diringankan. So macam mana daripada segi korang nak menarik lagi peminat-peminat untuk dengar lagu ni ataupun promotion kan, because you guys ada projek lagi kan, so mesti nak bagi tahu orang kan. So far setakat ini kami cuma menggunakan digital platform dan juga macam promo dekat TV dan radio lah. Selain daripada tu macam sebab niat kami macam nak cuba je, tapi daripada macam official music video tu alhamdulillah macam responses orang tu sangat baik. So kita just cuba, kalau ada rezeki adalah. Maksudnya kat sini dia punya point adalah try je, buat je. Betul. Dan betul zaman sekarang digital kan, semua dah digital.
Kan? Orang tak ada bakat, apa idea yang boleh bagi? Orang cakap orang tak ada bakat ke? Tak, bukan saya cakap orang lain. Oh, tak. Maksudnya Haziq, orang tak ada bakat. Maksudnya gunakanlah idea digital punya platform. Okey. So sekarang ni kan, fikirlah kan Pak Izzat? Okey. So Najwa, sekarang ni kiranya adakah masih study ataupun dah? Saya sekarang mengajar. Mengajar dah kan? Mengajar dah. Tak percaya tau. Macam tak percaya. Serius? So, Ini betul. adalah cikgu memang saya bully tau. Wah. Sedap je dia nampak. Dia nampak cerita tapi dia garang. Ajar apa? Awak? Saya ajar bahasa Inggeris. Yes. Sambil dasar kan waktu Dasar, study. betul. Okay. English is a very important language now. True. Okay, so experience you macam mana? You kiranya menyanyi, bersama you mengajar. Macam mana you? Saya rasa sangat seronok. Sebab macam bila saya mengajar ni, saya rasa itu memang saya memang nak buat benda tu. Dan macam menyanyi ni minat. So selagi ada rezeki kita cuba. Okay, macam aku macam mana pula? Oh, saya. Awak mengajar juga? Tak. Saya mengajar benda lain. Saya apa? Saya Kita nak buat saya pun tak tahu. Tak ingat soalan tadi. Soalan apa? Macam Najwa ada mengajar. Dia mengajar. Buat muzik. Macam apa macam dia pula? Saya buat video mostly. Originally memang nak buat video lah. Macam filmmaking ke video production kan. Oh, okay. Dia tu saya pun memang belajar filem. Oh, really? Okay. Saya belajar filem dengan animation. Tapi macam sekarang ni saya buat muzik sebab macam tiba circle macam cakap macam boleh lah, macam lagu kau okey lah. Satu saya pursue lah. So movie music video ni memang bukan aku tak, directed by him. Directed by itu sebenarnya. So tak ada masalah pun. Now we know. Kita nampak dia punya connecting dot kat situ lah. Okay. So kira-kira sekarang ni kalau bercakap tentang lagu yang macam ni jarang-jarang saya dengar sekarang. Ya ke? Ya, selalu lagu sekarang macam saya sedih, putus cinta. Tapi macam tak kisah apa lah macam tu. Oh, ni lagu. So kita kembalikan cinta tu balik. Betul. Okey. Daripada segi lirik kan, macam saya, tadi kita masa korang nyanyi kita ada sembang-sembang. Lirik dia ni macam bukan puitis, dia mau kepada bercakap. So ada orang-orang komen tentang lagu-lagu yang Wawa pernah buat macam why your lyric so macam different. cakap ke? Macam bercakap. It's not ada. Okey, sebab niat asal untuk waktu buat lagu ni adalah untuk ingatkan diri orang lain dan juga diri kita yang we should accept each other. Lagu ni adalah untuk sayang diri kita sendiri. Jadi bila orang cakap macam lagu ni ada macam bercakap-cakap ke, Wawa ambil tu as a compliment lah. Baguslah kiranya. Sampailah apa yang awak nak. Betul. Bahasa je tu lebih relatable lah. Betul. Saya miau-miau tu recapture saya punya attention lah. Relate lah miau-miau. Okay. You got me on miau-miau. Wow. Okay. So baby, Raja, aku boleh ceritakan tentang you punya YouTube channel ke, Instagram ke, so orang boleh cari lagi? Okey, untuk tengok official music video ni boleh ke YouTube, search je Najwa Latif, tak kisah pun, featuring aku Arifin, ataupun tulis je tak kisah pun. Untuk social media, saya punya Twitter dan juga Instagram @njwalatif, Facebook official Najwa Latif. Aqua? Dan kalau nak cari Aqua, boleh cari Aqua dekat Instagram, Aqua Arifin. Dan juga dekat YouTube. Untuk lagu-lagu baru, boleh tengok Aqua kat YouTube dan Spotify. Alright. So sekarang ni senang, nak cari di hujung jari saja. Betul. Anyway, thank you so much sebab datang studio and then nyanyi lagu tak kisah apa. Bila sebut pun nak nyanyi macam juga. Thank you for having us. Ini beza kita. Diorang millennial. Okay. Kita boomer. Oh no, saya millennial. Tak. Saya Z atau okey. Okay, maybe kan Raja dengan Aqua boleh bagi suggestion dekat orang dekat luar sana, maybe yang ada talent buat lagu ke buat video, tapi dia takut nak ke depan. Especially Wawa. Wawa memang you yourself kan. You macam come out on your pencetus own. tau. Dia pencetus. Betul. Waktu tu. Macam tu, Alhamdulillah. Tak, okay. Pada Wawa, kalau tak cuba, kita takkan tahu. So, cuba je. Kalau rasa takut ke tak confident ke, buat je dulu. Confident tu akan datang nanti sendiri, dengan sendirinya. Okay, buat je? Buat je. Okay, macam kau pula? Betul apa yang tambah sikit lah. Janganlah copy paste sangat. Kita sebagai manusia kita kena cuba macam-macam baru kita tahu apa yang kita suka dan tak suka. Dan apa yang kita bagus dan sebenarnya yang kita tak berapa bagus. Betul lah itu. Kadang-kadang kita fikir kita terror buat benda ni tapi orang lain nampak sebab kita bakat kat tempat lain. Kadang-kadang kita minat ni tapi bila kita cuba sebenarnya tak minat pun kita lagi terror benda lain macam tu. Faiz boleh fikirkan benda tu. Ya Allah, banyak benda yang saya minat, saya tak boleh. Yang tak minat, saya boleh. Okay, nanti saya cari
lagi apa yang awak talent sebenarnya. Tolong. Okey, boleh. Jadi Pening, discover your talent. Kalau kita tak nampak, kita tanya orang. Betul? Betul. Betul. Okey. So jadinya kiranya hari ni saya rasa Wawa kejap lagi akan nyanyi lagi untuk kita, Faiz. Yes, betul. Bukan Faiz, Wawa. Tak. Saya tengah fikir apa yang saya bagus. Okey. Tak apalah. Kita bagi masa dia untuk fikir. Okey. Dan aku terima kasih banyak juga. All the best dengan apa production lah, you buat video lah, nyanyi dan sebagainya. Dan Wawa, awak akan nyanyi lagu yang kira macam mengimbat memory kita. Yeah, remind balik memory lama. Tapi sekarang tak rasa kosong, sekarang rasa penuh. Gitu. Okey, jadi kepada anda semua terima kasih banyak kerana menonton Borak Kopitiam. Kita ada Sabtu dan Ahad lagi untuk anda tonton. Betul, dengan info-info yang lebih menarik kepada anda. Jangan lupa saksikan kami di masa yang sama, 8 pagi. Yes, sampai 9.30. Every day, it's like that. No, every day, every weekend. Yes, Terima kasih. Sekarang ni kita akan bersama dengan Wawa atau Najwa Latif dengan lagu dia Kosong. Okey. Kosong. Okay, aku acung kita duduk. Apa, sila. Melihat diriku seperti sesuatu yang mencapai dirimu, akal dan mindamu. Memandus dahiku, kau bilang mereka tak tahu siapa diriku, sedangkan kau juga begitu. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Setiap detik diperhatikan, kau cari cara putar belitkan, kau jadikan diriku kosong. Ku pergi membuktikan yang ku tak sakit dengan segala perit yang kau berikan. Kini aku pantas berjalan, bergerak ke hadapan, dan akan ku buktikan siapa diriku yang sebenar. Kosong. Cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Setiap itu diperhatikan, kau cari cara putar balikan, kau jadikan diriku kosong.